melaporkan di TV 20F2018. Dan hari ini saya akan membentangkan tentang latihan industri yang telah saya jalankan. Tempat yang saya pilih untuk menjalani latihan industri ialah di Johor Port Berhad yang terletak di Pasir Gudang, Johor. Sekarang saya akan menceritakan tentang latar belakang Johor Port ataupun lebih dikenal sebagai Pelabuhan Johor. Pelabuhan Johor ialah pelabuhan pertama di Johor dan terletak di Pasir Gudang yang terletak di Tenggara Negeri Johor. Johor Port ni dibina pada tahun 1977 oleh Lembaga Pelabuhan Johor dan sebagai sebuah pelabuhan serbaguna untuk hampir ke semua kargo. Pelabuhan Johor juga berada dalam kumpulan MMC. Johor Port ini juga merupakan pelabuhan Malaysia yang pertama mempunyai kawasan perdagangan bebas yang mana gudang-gudang dikecualikan daripada duty custom. Untuk visi dan misi pelabuhan Johor ialah we are committed to providing customer-friendly solution and cost-effective service to our customer. Misi pula to become the most efficient and integrated multi-purpose port in the region. Ketika saya menjalani latihan industri, saya ditempatkan di bahagian Department Maintenance and Repair, iaitu di sana mempunyai 3 bahagian, dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu Office, RTG dan Q-Grade. Pada minggu pertama hingga minggu kelima saya ditempatkan di office, iaitu di bahagian planning. Saya ditugaskan untuk membuat kerja-kerja di office seperti mengisi data inventory yang di bahagian PTE, iaitu Bulk Terminal Engineering. Dan saya juga belajar cara-cara untuk mengisi data menggunakan Microsoft Excel. Ini ialah antara jentera yang digunakan dalam Johor Port, iaitu tempat saya menjalani latihan industri, iaitu di Maintenance and Repair. Jentera yang digunakan ialah Kalma, iaitu Reach Stacker, Transfer Crane ataupun RTG, Q Crane dan Prime Mover. Ini ialah peralatan keselamatan yang perlu digunakan atau diwajibkan ketika pergi ke site, iaitu topi keselamatan, sarung tangan, PPE ataupun jaket yang ada line tu, dan safety shoes. Semua peralatan ni wajib digunakan oleh orang yang hendak pergi ke site. Selepas selesai beberapa minggu saya di bahagian planning, saya ditempatkan di bahagian RTG, iaitu Transfer Crane. Di sana saya dibahagikan kepada 3 bahagian juga, iaitu engine, gantry dan spreader. Saya akan ditukarkan di bahagian-bahagian tersebut dalam masa 3 hari, iaitu rotation sehingga minggu terakhir saya di bahagian RTG. Di bahagian RTG, kerja yang perlu dibuat itu PM, iaitu Preventive Maintenance, yang bertujuan untuk mengelakkan kerosakan belakang. PM1 iaitu perlu dilakukan setiap 500 jam. Kita perlu membuat servis di setiap bahagian engine, gantry dan spreader. PM3 pula buat servis arm seperti biasa dan greasing. PM4 servis dan tukar minyak gearbox.
PM3 ya mesti dilakukan 3 bulan sekali untuk setiap TC. PM4 4 bulan hingga 5 bulan ke atas. PM5 pula servis dan tukar minyak hidrolik. Selain daripada PM, saya juga sempat belajar untuk membuat CM, iaitu Corrective Maintenance. Kerja ni perlu dilakukan untuk membetulkan kerosakan. Antara yang sempat saya belajar ialah cara membetulkan alignment dan membuat welding besi yang patah pada tayar gantry. Ini adalah gambaran RTG, gambaran penuh RTG. Yang di atas tu ialah trolley. Lepas tu operator cabin pada arrow yang ditunjuk. Lepas tu spreader. Operator cabin ialah untuk mengawal trolley naik ke kiri dan ke kanan dan menurunkan spreader. Electrical room, gantry leg dan engine room. Ini adalah bahagian-bahagian yang terdapat pada LTG ataupun transfer crane. Untuk kerja di bahagian engine RTG, perkara yang perlu dilakukan ialah saya memperkenalkan dulu bahagian yang penting di dalam enjin. Pertama ialah radiator, iaitu untuk menyejukkan enjin. Alternator, starter untuk start enjin, dan bateri. Yang terakhir ialah filter. Filter terbahagi kepada 3, iaitu fuel filter, water filter dan oil filter. Setiap filter ni ada kod dia sendiri bergantung kepada enjin yang digunakan dalam crane tersebut. Antara kod filter yang saya belajar ialah untuk fuel filter, kod dia FS1040, oil filter LF9070, water filter WF2126. Untuk fuel filter separator, iaitu penapis minyak dari tank. Kerja yang perlu dibuat ialah kerja-kerja yang perlu dibuat di bahagian enjin ialah menukar filter, menukar minyak enjin. Kalau air radiator dah kurang, kita perlu top up air tu. Dan untuk mengukur minyak, kita perlu menggunakan dipstick untuk ukur minyak sama ada lebih ataupun kurang. Selepas selesai servis enjin, kita perlu check voltage bateri pada enjin. Selepas tu kita mesti function test enjin tersebut. Untuk bahagian spreader pula, kerja yang saya perlu lakukan ialah mengukur diameter wire rope bagi memastikan ketebalan wire rope dalam keadaan baik dan selamat digunakan. Lepas tu memeriksa sensor supaya semua sensor berfungsi. Lepas tu saya perlu memeriksa gap shift pada bahagian head block. Lepas tu memeriksa twist lock supaya sentiasa dalam keadaan baik dan selamat digunakan. Untuk memeriksa twist lock, saya perlu menggunakan feeler gauge untuk mengukur diameter twist lock tersebut. Lepas tu saya memeriksa lantai
supaya tidak kendur. Okey, lepas selesai servis spreader semua, kita perlu loop rantai spreader tersebut dengan menggunakan minyak dan membersihkan spreader tersebut jika spreader tersebut kotor. Kita perlu mencuci spreader tersebut dengan menggunakan degreaser. Ataupun kita juga perlu mengecat semula flipper pada spreader tersebut jika warna cat telah luntur. Okey, seterusnya ialah bahagian gantry. Okey, kerja yang perlu dilakukan di bahagian gantry pula ialah membuat pemeriksaan tayar menggunakan dip ruler, tayar dip ruler. Okey, lepas tu membuat pemeriksaan pada plumber block dengan menggunakan spanner 46 untuk memastikan bolt pada plumber block diikat dengan ketat. Okey, seterusnya ialah membuat pemeriksaan brake pad untuk memastikan brake dalam keadaan baik. Okey, kalau brake pad tersebut dah kalau ukuran dia kurang, kita mesti adjust semula brake tersebut. Okey, ini adalah ringkasan operasi untuk gantry dan spreader. Okey, untuk gantry, pergerakan ke utara dan selatan dilengkapi dengan alat keselamatan seperti sensor, anti pelanggaran dan pelindung roda. Okey, untuk spreader pula, pergerakan dia sama ada mengikut arah jam atau lawan jam, pergerakan sebelah kanan ataupun kiri. Okey, untuk kesimpulan, latihan industri ini telah membantu pelajar dalam berbagai aspek, meningkatkan kemahiran insaniah dan juga membina hubungan baik antara pelajar dan kaki tangan. Okey, menimba seberapa banyak dapat banyak pengalaman bukan saja dalam bidang yang berkaitan dengan pengajian pelajar. Seperti kalau pelajar tu mengambil mechanical, dia boleh belajar tentang electrical juga di tempat tersebut. Okey. Lepas tu, latihan industri ini juga memberi pendedahan kepada pelajar tentang persekitaran pekerjaan yang sebenar.